Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Rejab 6 Februari bersama saya Adik Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Pemergian Rayyan ditangisi dunia. Juga jemaah bakal terima pampasan 60% daripada kos umrah. Setelah berjuang lebih 5 hari, kanak-kanak yang jatuh ke dalam perigi buta 32 meter di Maghribi Rayyan Awram akhirnya ditemui tidak bernyawa. Pasukan penyelamat menghabiskan masa lebih 70 jam sebelum menemui mayat kanak-kanak itu dalam keadaan mengiring. Berita mengenai tragedi Rayyan jatuh perigi menjadi trend di laman sosial sejak Rabu lalu. Kampung Igrain yang terpencil di wilayah Sheikh Shewan menjadi tumpuan dunia. Ribuan penduduk Maghribi hadir ke lokasi kejadian bagi memberi sokongan kepada keluarga mangsa dan penyelamat. Terdahulu sebelum Rayyan dibawa keluar, ibu bapa kanak-kanak dilihat menuruni cerun digali pasukan penyelamat sebelum kembali ke permukaan dengan menaiki ambulans. Wajah ibu Rayyan dilihat tenang ketika itu. Ia menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai yang menantikan perkembangan operasi berkenaan dan menyangka Rayyan masih hidup. Namun selepas itu pasukan menyelamat muncul dengan jasad Rayyan yang dibalut dengan selimut kuning dibawa keluar dari terowong yang digali pasukan penyelamat. Jenazahnya diiringi bacaan zikir orang ramai yang berada di lokasi. Ketika ini terpapar wajah sedih dan sugul ratusan anggota penyelamat. Kematian Rayyan disahkan susulan kenyataan dikeluarkan pihak Raja Maghribi, Raja Mohammed VI yang menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Kau pergi, pergi. Menurut laporan media Maghribi, hasil pemeriksaan awal doktor yang berada di tempat kejadian mendapati Rayyan mengalami pelbagai patah tulang. Selain itu, Rayyan juga didapati mengalami kecederaan otak dan juga paru-paru. Kecederaan yang dialami Rayyan itu berdasarkan kedalaman dan keluasan perigi dia dilaporkan jatuh. Rayyan terjatuh ke dalam perigi sempit sedalam 32 meter atau bangunan setinggi 10 tingkat. Perigi itu juga hanya seluas 45 cm, terlalu sempit untuk penyelamat turun menyelamatkan kanak-kanak itu. Untuk meluaskan perigi tersebut juga terlalu berisiko. Justru arkitek penyelamat menyuruh jentera pengorek membuat cerun ke dalam bukit untuk menyelamatkan kanak-kanak itu dari bahagian tepi. Operasi itu menjadi bertambah rumit disebabkan campuran pelbagai jenis batu dan tanah berpasir sekaligus meningkatkan risiko tanah runtuh. Usaha itu terpaksa dilakukan secara berhati-hati bagi mengelakkan sebarang gegaran yang mungkin menyebabkan runtuhan. Penyelamat kemudian menggali menggunakan tangan untuk sampai ke kawasan Rayyan jatuh. Usaha ini dilakukan penduduk tempatan yang mahir dengan kawasan berkenaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Takziah diucapkan kepada ahli keluarga mangsa. Kita ke laporan seterusnya. Papasan antara 50 hingga 60% akan dibayar kepada jemaah umrah yang terpaksa menangguhkan ibadat itu sepanjang penutupan sementara selama sebulan bermula 8 Januari lalu.
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Ahmad Marzuq Syari berkata, pampasan berkenaan akan dibayar terus oleh tabung haji TH kepada bakal jemaah berkenaan. Barangkali dalam 50 hingga 60% ditanggung kerajaan. Jadi sekarang ni peserta tu kena ada inisiatif Inisiatif untuk pergi ke mana-mana cawangan tabung haji, membawa dokumen yang paling penting iaitu kad pengenalan dan juga surat visa dan sebagainya yang mereka menyertai umrah pada tempoh sebulan yang terkandas. Bagi mereka yang mempunyai akaun tabung haji, bayaran pampasan tersebut akan dikreditkan terus ke dalam akaun yang terlibat. Proses pembayaran pampasan itu kini dalam penelitian akhir dan dijangkakan senarai penuh jemaah yang mengalami kerugian akan diperolehi pada pertengahan bulan ini dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dan Kumpulan Persatuan Umrah. Seorang anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang memakai baju preman maut selepas terbabit dalam kemalangan ketika mengejar individu yang melarikan diri dari op sekatan jalan raya pagi tadi. Kejadian berlaku 9.30 pagi di kilometer 13 lingkaran Karak, berhampiran stesen minyak menghala Plaza Tol Gombak. Anggota penguatkuasa berkenaan yang menunggang motosikal dipercayai bertindak demikian untuk mengejar penunggang motosikal lelaki yang melawan arus di lorong kecemasan dari arah Tol Gombak menghala ke arah Seri Gombak. Apabila sampai di tempat kejadian, mangsa dipercayai hilang kawalan dan terbabas ke lorong paling kiri jalan sebelum dilanggar oleh sebuah kereta. Mayat dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Azizi Azizan bertugas sebagai pembantu penguatkuasa KP19 JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Polis meminta saksi kejadian dan orang ramai yang melihat atau mempunyai maklumat mengenai kemalangan ini diminta tampil membantu siasatan. Di Terengganu, seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi maut selepas merempuh pacuan 4 roda di Jalan Gong Badak, Kuala Nerus. Bangsa Julia Zlin Isa, 42 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah di kepala dan anggota badan. Dalam kejadian itu, Julia Zlin dari arah Batu Enam dipercayai sempat membrek sebelum merempuh sebelah kiri Ford Ranger yang sedang memblok untuk memasuki simpang ke kanan dari arah bertentangan. Akibat rempuhan itu, motosikal mangsa remuk di bahagian hadapan serta topi keleda yang dipakainya pecah sehingga menyebabkan Julia Zlin mengalami kecederaan parah. Mayat mangsa dibawa pihak polis ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk siasatan lanjut. Bukan flat biasa-biasa. Tindakan kerajaan mengimport ayam dan telur dari luar negara bagi menampung kekurangan bekalan dalam negara hanya bersifat sementara. Menurut pengurusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih, langkah itu hanya dibuat sehingga bekalan barangan tersebut stabil. Jadi jangan bimbang kepada pengusaha-pengusaha di Malaysia ini kerana import sementara. Apabila besok keadaan pengeluaran ayam dan telur ni dah meningkat balik, kita akan stop lah insyaAllah. Justeru Muhammad Fasiah berharap pengusaha tidak menaikkan harga sewenangnya dalam situasi kekurangan bekalan ini, sebaliknya mengikut harga pasaran yang ditetapkan. Pada mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara mengenai industri pengeluaran makanan minggu lalu, kerajaan menetapkan harga maksimum runcit bagi ayam standard ialah RM8.90, manakala harga telur ayam semua grade pula kekal seperti harga kawalan Skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM. Susulan itu, peniaga mendakwa bekalan barangan mentah itu semakin berkurangan dan mereka hanya memperolehi bekalan pada kadar terhad diberikan oleh pembekal serta pemborong. Bekalan minyak masak paket masih kritikal walaupun sudah 5 bulan berlalu. Masalah itu menghantui peniaga mahupun pengguna. Pada masa sama,
Pemborong dilaporkan mengambil kesempatan dengan mengenakan syarat yang dianggap tidak relevan untuk mendapatkan sekotak minyak masak. Wartawan Syahirah Sukri ada butirannya. Zamri Ismail antara peniaga kedai runcit yang berjaya ditemu bual kru berita Al-Hijrah yang menghadapi masalah ketiadaan stok minyak masak paket dan dia meluahkan rasa kesalnya apabila ada pemborong mengambil kesempatan dalam kesempitan apabila peniaga perlu membeli barangan lain berjumlah RM1,000 dahulu baru boleh mendapatkan sekotak minyak masak paket. Sekarang yang paling mustahak minyak yang tak ada. Kadang-kadang kalau kita pergi beli barang, kita beli barang 1,000 ke baru dapat minyak satu kotak. Kalau tak, memang dia tak dapat. Orang kadang-kadang kasihan kita. Hari-hari cari minyak, tak ada minyak, tak ada minyak. Kita nak cakap apa? Kadang-kadang bila kita pun kadang-kadang kena marah. Apa pasal tak ada minyak? Habis tak ada, nampak macam mana? Kan? Tak ada minyak, nampak macam mana? Takkan kita nak beli barang hari-hari 1,000 untuk semata-mata untuk dapat minyak satu kotak? Kan mana mampu kita macam tu. Jelasnya lagi, apabila pihak berkuasa menjalankan pemeriksaan, mereka perlu menjawab persoalan tentang ketiadaan stok minyak masak paket di kedai walaupun perkara tersebut di luar kawalan mereka sebagai peniaga kedai runcit. Beberapa peniaga lain juga turut meluahkan perasaan yang sama apabila mereka terpaksa menghadapi amarah pengguna dengan masalah ketidakcukupan malah ketiadaan stok minyak masak tersebut. Sementara itu, selain minyak masak paket yang menjadi buruan pengguna, isu tepung gandum murah turut menjadi tanda tanya. Ia apabila tepung itu susah untuk didapati daripada pemborong kerana pihak mereka memberikan banyak alasan dan peniaga hanya boleh dapatkan lebih kurang 5 paket tepung sahaja untuk sekali pembelian. Sampai bila isu ini akan berterusan? Laporan Syahirah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT dilapor lancar sehingga 7 petang tadi. Menurut Anis Berhad dianggarkan 160,000 kenderaan bertambah menjelang tengah malam ini. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai keadaan trafik di sana, kita terus saja bersama Khadizah Faisal langsung dari Plaza Tol Gombak. Silakan Khadizah. Baik Adi, apa yang saya boleh kongsikan kepada penonton di luar sana berdasarkan pemerhatian saya setibanya saya di Plaza Tol Gombak ini pada pukul 7 petang sehinggalah pada waktu ini 8.14 malam, keadaan semasa trafik di Plaza Tol Gombak ini menghala ke Kuala Lumpur dan juga LPT masih lagi lancar. Bagaimanapun berdasarkan maklumat yang telah dikongsikan oleh pihak Anis Berhad pada pukul 5 petang tadi, Lebuh Raya KL Karak dan LPT keadaan trafik masih lagi lancar di sepanjang Lebuh Raya di kedua-dua hala. Bagaimanapun pada pukul 6 petang tadi telah berlaku trafik yang agak perlahan sepanjang 1.3 km sebelum Plaza Tol Gombak menghala ke Kuala Lumpur berikutan daripada pertambahan kenderaan. Manakala di LPT 1 trafik masih lagi lancar di kedua-dua hala. Dan ingin juga saya kongsikan berdasarkan Anis Berhad untuk pertambahan jumlah kenderaan sejak pukul 6 pagi sehingga pukul 6 petang tadi, KLK dianggarkan sebanyak 90,213 buah kenderaan telah berlaku. LPT 1 32,157 buah kenderaan telah bertambah. Dan dalam pada itu pihak Anis Berhad juga ada memaklumkan sebanyak 1.6 juta buah kenderaan telah pun melalui Lebuh Raya KLK dan juga LPT sepanjang musim cuti perayaan Tahun Baru Cina, iaitu peningkatan sebanyak 20% berbanding dengan jumlah asal pada hari-hari biasa. Manakala sementara itu menurut Anis Berhad juga sejak 25 Januari sehingga 5 Februari semalam sebanyak 36 kejadian ataupun kemalangan telah berlaku, iaitu bersamaan dengan 0.001% jika dibandingkan dengan 1.2 juta kenderaan yang melalui di kedua-dua Lebuh Raya. Dan sebelum saya mengakhiri laporan langsung dari Plaza Tol Gombak ini, pihak Anis Berhad ada memberi pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya pengguna Lebuh Raya di mana sahaja Lebuh Raya, untuk rancang perjalanan anda
mengikut ataupun berdasarkan jadual yang telah dicadangkan kepada anda untuk mengelakkan berlakunya kesesakan lalu lintas dan juga kemalangan jalan raya. Dan anda juga dinasihatkan untuk menjaga had kelajuan anda dan juga jarak kenderaan anda dengan kenderaan yang lain. Dan sebelum memulakan perjalanan, anda diminta untuk memeriksa kenderaan anda. Pastikan anda berehat seketika di mana-mana RNR sekiranya anda berada dalam keadaan letih dan sebagainya, dan pastikan touch and go anda sentiasa mencukupi. Dan walaupun di mana-mana anda sahaja berada, pastikan anda mengikuti segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan susulan daripada peningkatan kes COVID-19 yang semakin meningkat, melonjak naik akibat daripada varian Omicron. Dan saya kira sampai di sini sahaja laporan langsung dari Plaza Tol Gombak. Saya kira boleh kembali kepada Adi Akmal di studio. Silakan Adi. Izzah, terima kasih Izzah. Langsung dari Plaza Tol Gombak. Kita ke laporan seterusnya. Siapa pernah menyangka rumah flat yang sering digelar kotor dan buruk boleh berubah menjadi cantik. Itu perubahan yang berjaya dibawakan penduduk rumah pangsa kos rendah Pandan Utama Kuala Lumpur yang mengubah imej luar flat biasa menjadi seperti hotel. Laporannya bersama wartawan Hanisa Hassanuddin. Ruang flat dalam hotel. Bukan hanya sekadar konten di TikTok semata-mata, namun keadaan flat tersebut benar-benar cantik dan bersih. Dari luar saya dapat menyimpulkan bahawa rumah pangsa tersebut hanyalah seperti flat-flat biasa. Namun kebersihan kawasan sekitar yang boleh saya katakan hampir sifar sampah di atas jalan seperti kebiasaan rumah flat amat dikagumi. Saya terpukau dengan hiasan dan perubahan yang penduduk di sini lakukan sehinggakan seolah-olah bukan berada di dalam bangunan flat. Terutama kawasan lift di bahagian lobi dan lift di kesemua 12 tingkat. Menurut salah seorang penduduk, Zulkifli Abdul Rahman, idea untuk mencantikkan flat tersebut tercetus semasa negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac 2020 lepas. Jelasnya, kesemua kos menaik taraf tersebut adalah 100% daripada penduduk sendiri. Dan kami sebenarnya dalam proses lagi untuk menaik taraf tingkat ke tingkat. Ini bergantung kepada setiap tingkat punya inisiatif ataupun kerjasama. Sebab di sini kita tak ada dana luar mana-mana. Ini adalah hasil daripada kita collect antara rumah ke rumah dan bergantung kepada ketua yang in charge setiap building, setiap tingkat lah maksud saya kan. So, mungkin ramai akan kata, betul ke ini status rumah flat? Tapi kami nak jadikan apa yang diorang cakap, budak flat bangun tu ya kami bangun. Dan kami buktikan kepada semua, kalau kita buat, mesti boleh jadi. Tambahnya, selain dapat mencantikkan kawasan kediaman mereka, nilai kesepakatan dan kemasyarakatan juga dapat dibina. Bukan sahaja dalam kalangan warga negara, malah warga Indonesia juga turut membantu. Ia sekaligus dapat menjadikan mereka sebagai sebuah keluarga. Dalam pada itu, seorang lagi penduduk, Mahadi Abdul Rashid, semestinya berbangga dengan pencapaian flat tersebut selepas kediaman mereka itu tular di media sosial baru-baru ini. Jelasnya dia sendiri tidak pernah menyangka hasil kerja mereka bersama dapat menjadikan flat tersebut sebagai contoh terbaik. Sebagai penduduk tempatan Pandan Utama ni, memanglah sungguh kagumlah dan dapat merelasikan semuanya, dapatkan dia punya ukhuwah, silaturahim. Jadi saya rasa semua penonton akan rasa kagumlah tengok apa yang telah berlaku pada Pantapuri Padang Utama ini. Sementara itu, Setiausaha JBM Rumah Pangsa Kos Rendah Pandan Utama, Mazila Abdul Jalil, dia mengakui bukan mudah untuk mengubah minda sesetengah penduduk yang masih dengan minda lapuk. Namun dengan kerjasama semua penduduk, ia dapat diubah walaupun mengambil masa. Pada awalnya memanglah kan macam kita nak bentuk orang kan susah, tapi bila dah nampak kerjasama, ada muafakat ada pada semua penduduk, alhamdulillah benda ni lama-lama dia jadi sikit-sikit dah jadi, alhamdulillah semua boleh dapat bekerjasama lah. Proses naik taraf rumah pangsa kos rendah Pandan Utama turut mendapat perhatian daripada beberapa agensi kerajaan dan kerajaan negeri selepas berjaya memenangi beberapa pertandingan yang dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Flat ini bukanlah satu flat biasa, tetapi flat inilah yang akan menjadi contoh dalam mengubah stigma masyarakat. Setiap kali perkataan flat, sudah tentu kita terbayang suasana yang tidak bersih. Namun inilah hakikat yang boleh diubah
dengan adanya kemasyarakatan, kerjasama dan juga disiplin. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Bidu wanita Hindustan meninggal dunia. Bertemu kembali, penyanyi legenda dan bintang Bollywood Lata Mangeshkar meninggal dunia pada usia 92 tahun. Mendiang yang terkenal dengan kelunakan suara dalam sebahagian besar filem Hindi menghembuskan nafas terakhir awal pagi tadi selepas dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Bridge Candy di Mumbai sejak 11 Januari lalu akibat dijangkiti COVID-19. Itu antara lagu yang dinyanyikan Mangeshkar dalam filem Dil To Pagal Hai yang dibintangi Shah Rukh Khan dan Madhuri Dixit pada 1997 dan ia menjadi ikutan terutama pencinta Bollywood. Beliau yang dilahirkan pada 1929 telah memulakan karier seninya pada usia 5 tahun sebelum berpindah ke Mumbai pada 1945. Dalam kerjaya prolifiknya, Mangeshkar menjadi vokalis terkemuka industri perfilman India dan telah mendominasi senario muzik lebih separuh abad. Mangeshkar telah merakam suara untuk digunakan pelakon dalam filem dan telah menyanyi lebih daripada 1,000 lagu bagi industri Bollywood. Lagu-lagunya juga dimainkan pada sambutan Hari Republik Rasmi Negara setiap tahun. Pada 2001, Mangeshkar dianugerahkan Bharat Ratna, pengiktirafan tertinggi untuk orang awam oleh kerajaan India. Mangeshkar tidak pernah berkahwin atau mempunyai anak. Mangeshkar disahkan meninggal dunia awal pagi tadi waktu tempatan kerana kegagalan organ selepas 28 hari dimasukkan ke hospital. Kementerian Dalam Negeri India memaklumkan mendiang akan menerima istiadat pengebumian negara dan kerajaan berkabung dengan bendera dikibarkan separuh tiang hingga Isnin. Lebih 100,000 ikan jenis blue whiting ditemui mati terapung di permukaan Laut Atlantik di luar pantai Perancis. Difahamkan bangkai itu dibuang kapal pukat kedua terbesar di dunia milik Belanda, FB Margiris. Bangkai berkenaan dipercayai sengaja dibuang semula ke laut susulan pukat pada kapal berkenaan pecah dan difahamkan tangkapan itu terlalu banyak. Menurut Menteri Perikanan dan Maritim Perancis, Annick Girardin, penemuan itu sangat mengejutkan dan pihaknya akan menyiasat secara terperinci mengenai perkara berkenaan. Terdahulu, visual tumpahan ratusan ribu bangkai ikan dan membentuk seperti buih putih yang dimuat naik kumpulan aktivis Sea Shepherd di Twitter sejak Khamis lalu menimbulkan kemarahan banyak pihak, terutama pencinta alam sekitar. Kumpulan aktivis yang turut meninjau kawasan tumpahan bangkai blue whiting yang tular di media sosial itu menggesa tindakan dan hukuman tegas kepada pelakunya diambil segera. Sebelum ini, mereka mendakwa kapal Margiris telah diharamkan dari perairan Australia kerana bimbang kesannya terhadap ekosistem tempatan. Kerajaan kekal komited dalam memastikan sektor agri-komoditi terus diperkukuh dengan suntikan peruntukan RM670 juta di bawah bajet 2022. Semoga dengan usaha ini, taraf hidup dan pendapatan pekebun kecil dapat ditingkatkan sekaligus memperbaiki tahap sosioekonomi mereka demi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga Malaysia. Sekian Berita Al-Hijrah. Saksikan Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini. Dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi-lagi laporan antarabangsa yang menarik dan artikel eksklusif. Saya Nikmat Syarum. Assalamualaikum dan selamat malam.